Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam daripada Kuching. Saya sekarang ni ada kat Kuching ni. Okey. Hari ni pakai nampak ni. Pakai ala-ala datuk lah kan. Kalau kita pakai macam ni kan, blazer ada. Blazer ada, saya buang blazer. Kan, sekejap lagi orang kata konon-konon datuk lah tu. Okey, saya ni orang kampung tau. Kalau pakai blazer ni kan, dengan tie tu kan, orang tengok, ui kan. Tapi tak apa, acara dia saya pakai. Tak ada acara saya tak pakai lah. Okey, ni daripada Kuching. Saya teringat dekat tuan-tuan semua ni nak kongsi. Hari ni saya nak kongsi cerita pasal pengalaman masuk hutan part 2. Okey ya. Okey, part 2. Saya tak banyak masa ni, saya ada, tapi tak apa. Saya luangkan masa sedikit dengan semua sekali. Perkongsian bermanfaat. Ramai minta tentang tip-tip nak masuk hutan. Okey, saya nak cerita pasal tip hutan. Saya cerita dari segi apa? Dari segi ketenteraan. Tuan-tuan olah nanti. Tuan-tuan semua orang kata apa? Campur ni lah. Okey, saya cerita dari segi komando lah. Okey, masuk hutan. Hari tu ingat tak? Hari tu saya cerita pasal kita punya pemikiran kita tentang hutan tu kan. Hari ni saya cerita pasal tip-tip untuk masuk hutan. Nanti yang seri 3 insyaAllah saya akan cerita pasal pengalaman saya masuk hutan. Pengalaman saya pilih, ada banyak pengalaman, saya pilih share-share sikit-sikit. Yang keempat insyaAllah saya cerita petua-petua yang tuan-tuan nak tunggu tu lah. Petua-petua masuk hutan. Okey, kalau kita nak buat sesuatu, kita fikir kita nak buat sesuatu, mesti ada tujuan dia. Mesti ada cara-cara dia. Orang kata rukun dia. Kalau kita nak ambil wudu, okey, apa yang perlu kita buat? Kita niat dulu betul. Lepas tu perbuatan yang pertama, kita basuh tangan, bersemualah. Ikut rukun dia lah. Sama juga kalau kita nak masuk hutan. Hari ini saya nak cerita benda yang paling penting sekali adalah persiapan tuan-tuan untuk masuk hutan. Persiapan daripada hujung kaki sampai hujung rambut. Okey, hari itu kita cerita persiapan mental, psikologi kita. Yang ni kita cerita pasal persiapan fizikal, hujung kaki sampai atas kepala. Okey. Yang pertama sekali kita nak cerita apa tau? Kita nak cerita kuku kita. Okay? Apa kena-mengena kuku dengan masuk hutan? Kalau kita nak masuk hutan sekadar orang kata setakat 1 hari, orang kata kan 2 hari ke kan, itu apa kena-mengena dengan kuku lah. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi, saya cerita dari segi pasukan keselamatan lah, nak pergi masuk hutan, orang kata 2 minggu ke 3 minggu ke, sebulan ke 2 bulan, kuku kita kena potong. Sebab kita dalam hutan, ni saya nak cerita benda ni sebab saya alami. Kalau kita jalan dalam hutan, duduk dalam tempoh yang lama, kadang-kadang lembab, kaki kita basah kan, kasut kita kadang-kadang kita dah operasi ke apa kan, kuku kita makin panjang, dia akan tikam tau. Kita tak sedar isi kita tu, bila kaki kita kembang basah apa semua kan, kuku kita panjang, dia tikam tu. Dia tikam lama-lama kita jadi sakit kaki, infection apa semualah. Dia lawak juga benda ni kadang-kadang. Tapi ini pengalaman saya cerita. Saya akan make sure kuku saya akan potong, kuku tangan, kuku kaki, semualah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ada stokin. Stokin kalau kita nak masuk hutan, sebenarnya stokin dengan kasut tu dia sekali tau. Saya cerita bab stokin dulu. Stokin kita nak pakai macam pengalaman dulu saya masuk basic komando kan. Basic komando ni kira kalau masuk basic komando ni, saya boleh bercerita lah daripada hujung kaki sampai hujung rambut tentang peralatan. Kesan dia tu kepada kita tu, kesan yang orang kata kesan yang memudaratkan kita. Stokin ni, kalau kita kata stokin dia ada dulu masa satu zaman tu, stokin tu tajam tau. Dia macam nylon stokin tu. Jadi bila stokin tu nylon, bila kita pakai, kaki kita dah panas, sejuk, berjalan atas tar pukul 11 pagi sampai pukul 3 petang, matahari duduk atas kepala. Okey, kita panas, lepas tu tiba-tiba hujan, panas sejuk, kaki kita kena stokin. Kita pakai stokin, kaki kita masuk air.
Kembang tu tak? Kaki kita kembang kan. Lepas tu panas balik jalan tar, kering balik kaki. Kita tak tahu tau, stokin nylon tu sebenarnya dia tajam tau. Dia tajam macam loreng askar dulu. Loreng askar dulu, kita pakai bila kena basah kering, badan kita dah bergaram berpeluh. Dia garam dengan kain tu dia masuk, dia jadi macam tajam, boleh melecet. Lutut boleh melecet. Yang mana yang orang kata seluar tu dia terlipat kan, duduk bergeser dengan kulit, melecet kan, melecet. Banyak tempat melecet, tempat sensor pun melecet. Jadi sama dengan stokin. Okay, sama dengan stokin. Stokin kalau kita pakai stokin nylon, kaki kita lembab, kita duduk jalan ontak kan, kita tak sedar stokin tu dia masuk dalam kulit kita, kulit kaki kita kembang. Kulit kaki kembang. Saya pernah sekali, saya tak ingatlah student ramai ingat, mungkin case student saya ataupun yang siri yang lain tu lah. Ya, orang kata jangan buka kasut, pasal basic komando jangan buka kasut. Dia tak dengar, dia pergi buka, lekat tau stokin dengan kulit kaki tu lekat tau. Lekat. Itulah. Itu cerita pasal stokin. Jadi tuan-tuan kalau nak masuk hutan, tuan-tuan beli stokin cotton. Stokin cotton yang nipis. Stokin cotton. Sebab apa nipis? Sebab kalau basah dia cepat kering. Kalau lemak, sebaliknya lah. Beli stokin yang nipis, yang cotton. Kalau nak shock, beli yang orang panggil sock wool lah, ataupun stokin yang hak Colombia punya jual, ataupun stokin barang-barang yang orang pergi hiking. Stokin dia mahal sikit lah. Okay? Tuan-tuan pakai stokin tu. Stokin yang mahal ni kadang-kadang dari thermal. Thermal tu macam dia tangkap haba kita tak keluar tau, macam baju. Nanti saya cerita kat baju tu nanti. Okay? Stokin penting. Stokin, kalau kita standby, saya stokin bagi saya benda yang penting. Saya masuk hutan, saya masuk latihan ke apakah, saya akan bawa banyak stokin. Lepas tu bila pagi besok saya akan pakai stokin yang baru, otak saya ni punya seronok, happy. Tapi kalau stokin yang lama saya nak pakai stokin tu lembab balik, aduh, kita dah bersih kan, nak pakai balik kan, tapi orang kata setengah-setengah keadaan tu dia tak buka kasut dah. Ni saya cerita peringkat saya, tuan-tuan pandai olah lah nanti. Okey, seterusnya lagi kasut. Kasut, kalau kata kasut yang sesuai sebenarnya, kalau nak masuk hutan, kalau tanya saya masuk hutan kasut apa best saya suka pakai kasut puan cukang tu. Kasut yang hak tinggi sampai kat betih tu kan. Tuan-tuan beli kat Shopee. Saya suka kasut tu. Okey, kasut tu. Ataupun tuan-tuan beli barang-barang orang kata memburu, hunting punya kan. Dia ada sampai ke dekat ni pelipat kaki kita ni. Dia tinggi, dia kena loreng. Sama macam puan cukang juga. Tapi di atas tu dia ada macam tu, nge-grip erat tu tau. Orang Kedah panggil erat. Dia beli ikat tali atas tu, kunci kat atas ni. Sebab apa kasut tu bagus? Tuan randuk pi lah, nak randuk mana pun. Nak pijak batu ke, nak pijak kayu ke, lepas tu lagi nak masuk dalam sungai ke, kasut tak basah. Kasut tak basah. Kasut tu murah ya. Saya kalau dulu-dulu saya duk masuk hutan kan, saya beli kasut puan cukang ya. Tapi loreng kan masa tu RM8 lah, RM18, RM16. Sebagai kasut tu. Dan yang penting sekali, pacat tak naik. Orang kata pacat tak naik tu kan, nampaklah pacat. Kan. Kasut stokin, ingat betul-betul. Kasut stokin penting. Kalau dalam operasi ataupun masa saya basic komando, ada kasut isu, kasut kulit kan, dia panggil sibal, combat boot on leather. Sibal tu dia kasut yang ni kan. Saya tak pakai kasut tu. Saya pergi beli dekat kampung Jawa masa tu. Ingat tak kasut askar dulu yang kain, jungle boot panggil kan. Itulah kasut basic komando saya. Saya cukup suka kasut tu. Tapi kan kasut tu, bila saya beli kasut tu, dia ada lubang tau. Bila kita panduk layak ni, layak akan keluar lah. Dan kasut tu yang penting kali, cepat kering. Kasut tu memang cepat kering. Okay? Tapi setengah-setengah kasut, macam kasut combat boot saya tu, dia tapak dalam tu, dia ada besi plate tu. Plate macam bentuk tapak kaki. Saya koyak tu, saya buang plate tu. Saya buang plate tu. Tak tahulah sekarang ni dia tahu tak? Tak tahulah bahawa dah tapak kaki dia ada besi plate kan. Dia orang dulu-dulu lah cerita. Saya pun beli,
saya buang. Sebab apa? Sebab kita nak masuk lautan buat basic komando, masuk dalam orang terkelebuk, dalam lumpur apa semua kan. Jadi pelik tu lama dia berkarat tu. Jadi saya buanglah pelik tu. Saya buang pelik tu. Okey. Itu kasut lah. Kalau tuan-tuan pergi dekat Colombia, saya suka barang-barang Colombia sebenarnya. Bukan dia sponsor saya apa pun, tak ada pun. Saya suka barang-barang dia sebab macam dia ada kasut. Kasut dia tu macam tak lekat ayak tau. Kalau macam kasut mengai, kasut pancing kan. Kasut dia tu. Okey. Ni cerita kasut lah. Jangan pakai kasut kulit. Penting tuan-tuan. Ini yang saya cerita daripada bawah, semua cerita-cerita yang penting. Cerita-cerita yang penting. Okey. Lagi sudah habis dah kasut kan. Okey, kita kata seluar pula. Seluar pun sama lah. Pakai seluar, kalau boleh seluar hiking tu antara seluar yang terbaik lah. Seluar terbaik. Dia panggil thermal tau. Seluar, baju, stokin, dia ada thermal. Kalau baju, dia ada Omnishield punya teknologi. Omnishield. Lepas tu kalau seluar, dia ada ripstop. Seluar ripstop ni kan, kalau seluar ripstop ni macam seluar 511 tu ripstop lah. Dia kalau seluar ripstop ni macam mana nak cerita? Seluar ripstop, seluar kargo yang poket banyak tu, ripstop ni makna dia seluar dia jalin-jalin tau. Dia jalin macam tu. Dia ada petak. Kat seluar tu dia ada petak. Mana dia bila seluar tu koyak sikit, dia akan koyak kat tempat petak tu dia tak melarat. Macam kain payung terjun. Kalau 511 ada, Black Hawk ada seluar tu lah. Sekarang ni banyak tu kat luar tu seluar tu. Seluar kebanyakan seluar hiking pun ada ripstop. RIPSTOP. Seluar tu kalau tuan-tuan tengok ada kotak. Bila kena paku, kotak tu saja. Sebab dia jalin dalam berkotak tu. Dia jalin petak. Seluar tu nampak petak kan. Type lah kat Google tu, ripstop tactical pen. Seluar tu bagus masuk hutan. Seluar tu bagus. Jadi seluar tu pun cepat kering. Kalau setakat kena bombos sikit-sikit kan, ayak dia tak lekat, dia boleh gabuh itu ya. Dia menjadi macam orang kata daun keladi. Gabuh itu. Dulu saya dah jual juga masa mata wang kita tinggi kan. Tapi sekarang ni mata wang kita dah drop dengan US dollar tu, barang jadi mahal, saya tak buat dah lah. Dulu saya dah jual juga benda-benda ni. Okey, seluar kita cerita pasal seluar. Seluar kalau seluar yang simple, seluar yang nipis. Kalau askar, seluar loring dia lah. Dia akan pakai seluar loring dia tu. Loring dia cepat kering. Loring askar cepat kering. Loring askar pula, kalau kita basah loring kan, kita boleh salai kat api tu. Salai kat api dia cepat kering. Tapi kalau setengah cotton, baju cotton, tuan-tuan pergi salai, silap-silap terbakar baju tu. Kan, kalau seluar askar lain, kita boleh salai. Kami panggil salai lah. Salai dekat buat unggun api kan. Itu seluar. Seluar kalau boleh kita ambil yang loose sikit, jangan betul-betul rapat. Jangan bagi rapat. Makna dia kalau seluar askar, saya jarang outer. Yang mana isu tu, yang mana saya dapat tu, saya pakai terus lah. Saya tak outer. Kalau saya outer nanti dia akan pecah tak kelangkang, pecah tanpa kita duduk merata, kita duduk lah, duduk tinggung lah, duduk faham je lah kan. Kita duduk ragas lah, kaki kangkang lah, kita gelincap. Orang kata kasut licin dengan apa kan. Seluar tu akan pecah. Jadi seluar. Okay, saya tahu pasal seluar. Seterusnya lagi, saya dah cerita dah kan. Okay, saya nak cerita pasal seluar tight. Seluar tight ni antara benda yang sangat penting. Kita pakai seluar dah, tapi kita tak pakai spender. Spender kalau nak bawa lautan ni jenuh spender, dah lah kita pakai spender, betul tak? Jalan lautan berpeluh. Lepas tu bila terberhenti kita mandi ke apa, kalau orang hiking ni, spender tu dia nak kena ganti. Bila ganti spender tu dia kena simpan nak rugi ruang pack kita tu kan. Pack kita kan terhad kan. Jadi tuan-tuan jangan pakai spender, pakai seluar tight. Seluar renang tu kan. Seluar renang terpulang lah. Nak pakai separuh paha ke, atas lutut ke, yang macam seluar tidur boxer tu ke, terpulang. Tapi kalau saya suka pakai yang bau atas sikit daripada lutut. Seluar berenang lah. Okay, seluar berenang tu kalau kita nak pakai sebagai, gantikan sebagai spender, kita terbalik dia. Supaya apa? Supaya tulang dia tak kena kulit kita. Pakai spender terbalik, orang kata. Ataupun pakai seluar tight terbalik, tang dekat dia punya penyambung tu kan. Sebab kita nak
kita berada dalam keadaan yang sangat selesa dan berada dalam keadaan yang terbaik. Macam tu. Jadi kebaikan slot tight ni kita pakai kan, kita bagi rapat tu celah-celah kangkang kita ni, kita tak melecet. Okey, lepas tu pula spender kita, kalau kita pakai spender, dia ada tau, dia antara orang dah celah kelengkang tu kan, dengan kita punya orang putih dia testicle telok orang dah celah-celah tu kan. Jadi kita masukkan slot tight kat situ. Kalau spender dia ada ruang, jadi kat situ akan berpeluh. Spender kita cepat berbau lah, orang kata bau kopam apa semua ni. Tapi slot tight insyaAllah, slot tight insyaAllah lah. Okay, bila kita pakai slot tight, kita tak belengah. Okay, lepas tu kita tak melecet, insyaAllah kita tak melecet. Lepas tu kita rasa macam orang kata apa, batok kena cakap orang putih, cakap Melayu, bahasa Melayu, bahasa Kedah dia kata pungkuk kan, nampak macam tak apa senonoh. Punggung punggung orang gelap pula, kasi apa lah cakap punggung orang Kedah ni kan. Jadi sebahasa salah, macam batok orang putih kan. Jadi kan dia pegang tu, dia ketat tu, kita selesa lah. Seluar kita longgar, kita beli pakai tadi seluar kita besar sikit kan, tapi seluar tight kita ketat, so kita selesa. Kita bila dia berselisih paha kan licin, sedap lah kita berjalan tu, sedap. Sedap. Lepas tu lagi kalau kita pakai seluar tight kan, kita duduk kan dekat hutan dan kadang-kadang pokok tunggui mati kan. Kadang-kadang tunggui mati tu bila waktu pukul pagi-pagi dia embun kan, dia basah kan. Jadi bila kita duduk dan tunggui mati tu kan, orang kata punggung kita ni, pungkuk kita ni kenalah tunggui mati tu, dia lembab, serap lah masuk. Kita rasa lah kalau kita tak pakai seluar tight, kita rasa lah kena basah tu. Tapi kalau kita pakai seluar tight ni, sensitif dia kurang sebab kulit kita rapat dengan seluar tight. Saya cerita ni sebab itu yang saya alami. Benda-benda yang kita tak nampak. Orang kata apa nak cerita pasal spender lah masuk hutan stokin. Benda ni penting tuan-tuan. Penting sebab saya telah, orang kata, pengalaman hutan masuk latihan lah. Kira bawa budak latihan lagi saya dah tengok. Jadi di situlah saya kumpul, saya cerita pada tuan-tuan yang mana yang nak jadikan sebagai ilmu yang boleh manfaat lah. Okay, itu seluar tight penting tau, seluar tight tau. Seluar tight bawa dolai lah, tak payah bawa banyak-banyak. Seluar tight pula, kalau kita dah berjalan hutan, kita duduk lebih kurang dalam seminggu lah, atau 3-4 hari ke apakah, kita boleh basuh seluar tight tu. Saya senangnya, kalau saya pakai 3 hari side A, kali pula side B pula 3 hari. Kawan saya dia tak pakai seluar tight, dia pakai spender, underpants. Jadi dia kali side A 3 hari, dia kali pula side B 3 hari kan, dia terbalik pakai. Yang mana elok ambil lah, hati elok tu buang, tak sedar ambil, tak sedar tu. Jadi dua lay cukup seluar tight, insyaAllah cukup. Okay, penting tu. Lepas tu tali pinggang. Tali pinggang jangan pakai tali pinggang kulit. Tali pinggang kulit ni kan kepala dia selalunya orang kata besi lah, dia berat kan. Pakai tali pinggang yang jenis tali pinggang hiking tu, ketak tu, yang tu lah tali pinggang hiking lah. Dia pak kan, sebab benda tu boleh jadi tali nanti. Kan boleh jadi tali. Tapi kalau orang kata nak pakai tali pinggang biasa-biasa pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau askar kami tak pakai tali pinggang dah. Tak pakai tali pinggang, kami pakai tu lah, bel askar tu lah, yang dekat pouches tu. Itu yang ikat. Okey. Lagi kita kalau tali pinggang ni lagi satu, orang kata seluar tadi tu kita nak kena pakai tali pinggang, sebab seluar kita kan longgar sikit, saya kata tadi kan, sebab kita nak langkah tu tau, dia kena seluar longgar. Tu kena makna dia kena pakai tali pinggang lah. Saya tali pinggang yang simple-simple lah kan, yang simple-simple. Tapi kalau nak pakai tali pinggang, kalau seluar saya besar kan, saya dah baca dah, kalau tali pinggang ni putih lagi mana nak cari seluar terlondeh ni kan. Jadi saya pandai lah pilih tali pinggang yang macam mana saya nak pakai. Tu kalau saya pakai seluar yang ngam-ngam, yang ketat elok, tapi saya dah tali pinggang, makna dia bila sampai satu masa nanti saya tak payah pakai tali pinggang, sebab saya ketat elok. Tali pinggang saya tu guna untuk ikat kayu ke ikat apalah, tak kisahlah. Kan tali pinggang banyak guna dia tu. Jadi lebih baik kita pakai tali pinggang yang hangat ketat. Kan kita nak cabut, tekan cabut kan, jangan A dengan B dia cucuk tu kan. Sebab senang nanti kita nak balik-balik, kita nak ikat apa-apa, kita macam tu ya. Kalau tuan-tuan pakai tali pinggang hak jenis
tikam tu kan, lubang atau kerek-kerek tu kan. Jadi kalau kita nak balut, kita tak boleh nak kunci dia. Tu tali pinggang. Okey, tali pinggang. Lagi saya nak cerita lagi pasal baju inner. Kita pakai selalunya kalau kita masuk hutan, selalunya lah kalau askar, saya pakai baju inner. Baju inner ni baju dalam lah. Okey, baju dalam. Kita sebelum pakai jaket luring tu ada baju inner. Okey, baju inner. Tapi kalau tuan-tuan nak santai, tak payah pakai 2 lapis. Pakai selapis pun cukup. Cuma di sini saya bagikan baju inner dengan jaket lah. Okey. Untuk baju inner ni sangat penting. Sangat penting. Sama penting macam seluar. Baju inner dia berlawan dengan seluar. Jangan orang kata geloboh. Jangan beli seh besar. Seh yang ketat-ketat. Sedap. Okey, beli yang sedap. Sebab bila kulit baju kita rapat dengan kulit, bila kita berpeluh je, tu dia serap. Tu dia serap. So kita tak rasa tau. Dia tak ada ruang tau. Dia tak orang kata apa, tak jadi kopam. Haba kita tu terus keluar ke baju, dah rapat. Baju ni lah yang saya kata. Kalau pergi, saya naik motor, kalau saya naik motor pun saya pakai baju ni. Tapi baju dia mahal sikit lah. Baju yang saya kata Omnishield tadi tu. Selalunya teknologi baju ni ada pada peralatan mancing. Baju orang mancing kat tengah laut kan. Jadi bila dia pemancing panas, jadi badan dia pun berpeluh, kena baju tu, dia sekelit balik tau. Sebenarnya tenaga kita keluar ke peluh. So baju tu dia tangkap balik peluh kita tu, dia bagi sejuk balik. So kita lambat penat, kita tak banyak hilang tenaga. Macam orang kata Special Forces kat Padang Pasiak kan, pergi operasi kat Padang Pasiak, lepas kan pakai tu baju tu. Lagi satu, baju tu akan anti rehydration. Badan lepas orang terkering ayak kan, ayak badan-badan kan kering, dia anti kan. Baju dia sebeli, saya ada selai, saya pakai naik motor. Tuan-tuan bayangkan kalau saya pergi nak balik Kedah daripada Melaka kan, balik Kedah lebih kurang katakanlah 6 jam nak naik motor, 6 jam tengah panas tu. Jadi baju tu saya pakai, baru saya pakai dengan jaket motor. Saya tak pakai tu polyester tu. Polyester orang kata baju yang macam baju yang roncok macam-macam ni kan, design kan, gambar-gambar pun, gambar muka atau apa kan. Saya tak pakai tu. Baju tu macam orang kata microfiber ni, dia tak sekelit kita punya peluh. Jadi kita panas, badan kita jadi panas, kita cepat penat. Kalau kita pakai baju yang bagus-bagus ni, orang panggil tactical punya baju inner ni kan, kita sedap, kena angin lagi badan kita sejuk walaupun tengah panas. Kan, barang mahal, barang elok ni dia banyak, kita kena banyak mahal sikit lah. Kalau masuk hutan, pakai yang tu, pakai dengan ni. Ada Under Armour, ada baju dia kan. Askar US pun ada pakai baju Under Armour yang dalam untuk Padang Pasiak. Tapi tu dia, harga dia memang macam tak logik lah. Ada aja kalau setakat saya masuk hutan, saya pakai baju tu, saya beli RM10 je. Kat bandar Kampung Berjaya saya dapat selai baju hiking kan, beli RM10 lah. Punya bagus baju tu. Pakai orang kata apa, berlari pagi ke apa ke kan, kayu gerek ke apa ke, badan tak bau. Berbeza dengan orang kata polyester, pakai ketiak kita berpeluh, badan kita berbau. Okey, tu baju penting tau. Baju penting, barulah pakai orang kata jaket lengan panjang kan. Okey, kalau tuan-tuan pakai masuk hutan, tuan-tuan pakai lengan pendek, beli stokingan ni, stoking tangan, pakai stoking tangan. Pasal apa masuk hutan nak kena pakai lengan panjang kan? Askar tak apalah, lengan panjang kita faham lah. Tapi kalau kita ni, kenapa nak pakai lengan panjang? Kita masuk hutan, kalau kita masuk track highway macam dengan Utara Plus highway tu tak apa nanti kita takut gini, kita tak ada jalan tu, kita terpaksa cross randuk apa semua kan. Ni kulit kita ni sebenarnya ni garis tu dah nampak. Garis dah lekat dah tu. Kulit kita ni cukup sensitif, kena kesap, orang kata luka, mesti berparutnya. Masuk hutan kalau tak berparut tu, kira orang kata apa kira bukan masuk hutan lah, masuk berlukak kot. Okey, masuk dia mesti berparut. Jadi baju lengan panjang tu lah yang akan cover kulit kita. Okey, kulit kita.
Ni kita masuk jalan ni, kita keluar dari cerita Ustaz. Kita dah bercerita dengan kita kan, kita manusia ni, kita jangan, orang kata jangan rasa kita kuat lah, jangan sombong lah, senang kita katakan. Sebab apa? Sebab kita bukannya tahan pun, kulit kena garis dengan hutan, dengan duri sikit lah, dah berdarah dah kan, darah dah, bukannya ada cover apa-apa ni, tangan kita ni jatuh motor habis ni, muka-muka ni habis. Kan kita sangat terdedah kepada benda, itulah kelemahan kita. Kan kita sedap, kita rasa kita kuat, tengok kulit kita, lah kulit aku ni garis dengan kuku yang nak aku tekan sikit lagi merah. Kalau garu banyak lah kan, berdarah, boleh jadi berdarah meleceh. So tak payahlah kita rasa kita ni lah, makin kita ni kita rasa diri kita lemah. Okay, tu cerita pasal baju kan dengan stokin tangan. Stokin tangan kena pakai sebab apa? Sebab kalau orang kata bila kita pakai stokin tangan tu nanti derat tau, kita tak panas. Sama macam fungsi baju tadi, slot tight tadi, derat, sedap, kita akan rasa sedap. Okay, lepas tu lagi glove. Glove kalau boleh nak pakai glove, pakailah glove. Saya masa pengalaman dulu, saya pakai beli glove murah RM6. Bergau-gau masa zaman bukan muda lah, kulit hak sekeraan jari kan. Kan masuk lautan, kita bawa M16, M4 apa semua ni kan, kita tak boleh pakai glove semua jari. Jari ni kita nak bagi rasa, tak rasa ada punya tu tau, picu dia tu kan, orang kata tu kan, trigger dia tu kan. So half finger lah. Tapi saya beli yang kulit. Okey lah, saya salah, sedap lah. Pegang kadang-kadang bila kita nak tergelincang kan, pak kita pegang kan. Kita lagi hutan di chain dengan pak kita pegang. Cek nah. Pokok ada duri, dah berdarah tangan dah, tarik dah habis. Dalam hutan duri memang banyak tuan-tuan. Duri memang kadang pokok banyak duri, pokok duri. Kena duri kadang-kadang bengkak apa kan. Jadi pakai glove. Saya pergi beli glove half finger, glove kulit warna hitam, ingat beli dekat kedai Cina depan Simpang Terendak tu. Tak pergi kursus bukan muda, musim hujan, pakai glove, kena air hujan agak-agak apa jadi hitam habis tangan, kuku habis hitam kan. Nak buang tak boleh, glove tu tangan dah jadi orang kata apa, kecut kan. Kita kejut kena ayam, kita sejuk lah. Kadang-kadang contohnya kan, hutan macam ni lah buat ni, tak kat muka ni rasa panas. Tak kan, tangan kecut kan. Bila tangan kecut, dah nak buang glove mana boleh lagi, mudah luka. Badan kita yang kecut-kecut tu bila kena ni mudah luka, kita mudah luka. Tu glove pakailah, glove hitam tu lah, ni pergi cari sungai, perah, basuh glove, perah, rupanya dia punya dye dia tu, dye hitam dia tu, pun hitam jugalah tangan semua kan. Okay, sama macam glove motor yang muah tu memang dia akan dia. Itu. Tapi kalau tuan-tuan beli glove orang duk, bini kita duk buat nyangkui tu pun boleh. Glove kain tu kan, beli RM10, berapa banyak glove dah. Kan, ada glove penting glove. Lepas tu pula kalau kita masuk hutan setengah orang tu dia berjalan kan, macam saya ada M4 carbine, saya pegang benda tu. Setengah orang dia suka ada kayu, tongkat tu, buat tongkat kayu kan, ataupun tongkat. Bila kita pakai glove, sedap lah kita. Kayu tu kadang-kadang bukan apa, kita nak tolak ke, kita nak kais ke depan, nak kais apa, tersam ke, duri jangan tinggal daku ke kan, saya benda parang lah. Lepas tu kita pakai parang, kita pakai tu sedap lah. Glove tu untuk protection. Kebanyakan yang saya cerita daripada hujung kaki sampai hujung rambut ni, cerita dah masuk hutan ni, peralatan ni untuk protection kita, untuk keselesaan dan protection kita. Tu cerita pasal glove lah. Okey. Lepas tu topi. Hutan, kalau nak cerita pasal topi, kalau masuk hutan saya lebih suka pakai beri. Tak apa, saya pakai beri ataupun jungle hat. Jungle hat the best. Okay, jungle hat the best. Beri kadang-kadang orang kata beri ni dia taklah ketat sangat kan, dia just letak ya beri kan. Kadang-kadang bila duri jangan tinggalkan daku tu banyak pun, dah beri kita ke belakang. Kalau jungle hat kita pakai tarik ke dalam, kita boleh masuk ke dalam. Tapi jangan pakai topi tu. Topi yang orang kata Tok Guru agama tu ada cepiau ni cepiau. Ada tu kan. Dia pakai topi tu. Lautan tak sesuai topi tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita nak tengok dia tutup tau, mata kita tau. Dia tutup. Kita jalan lautan, kita bukan jalan tunduk.
Tak boleh. Kita jalan, kita kena tengok atas. Kebanyakan tengok atas, tengok keliling, tengok apa semua kan. Jadi bila topi tu dah macam menghalang, lari pakai ekor belakang. Pakai ekor belakang, lepas tu jalan-jalan, sangkut kayu, puk, jatuh topi. Tak sedap, topi jatuh. Cek-cek topi dah tak ada. Kan. Jangan hat boleh lah. Jangan hat. Pakailah jangan hat yang hat tu kan. Cap tarik tu kan. Ikat sikit ke apa ke. Kan depan. Topi pakai lah topi. Lagi satu topi ni syok dia topi ni. Bila kita panas kan. Tengah-tengah panas apa kita boleh basah topi tu. Jumpa ayak kan. Jumpa lopak ayak apa-apa. Pasang ke topi. Tak atas kepala. Best topi. Lepas tu topi tu guna untuk apa tau? Untuk ni nak tanya badan ni kalau nak mandi. Topi tu jadi mangsa. Dia akan syok lah. Kain dia keras tak keras, lembut tak lembut. Kali-kali rendah lain, tonyok daki. Cik topi. Lepas tu kita boleh lah basuh topi. Kalau kita tak buat macam tu, kita tak basuh topi. Ini semua ajaran-ajaran sesat ni saya ajak tuan-tuan ni. Tu saya kata hak mana pelik-pelik tak mau ikut tu, buang aja lah. Kan saya share daripada hati saya ni. Okey, topi. Lepas tu muffler. Muffler yang kain kain muffler bukan tengkok kan. Muffler setengah orang kena ada muffler. Saya kalau setengah-setengah saya muffler saya pakai kena nak selemah. Tengkok saya simpan, saya buang dalam poket. Pasal tu kena pakai seluar yang ada poket tepi tu. Cargo pants tu. Okey. Jadi bila sampai masa saya akan pakai muffler. Saya nak cari muffler tu. Kadang-kadang nak buat tidur, muffler tu saya buat kali buat tidur buat. Dia kan ni panjang kan, kalori gulung-gulung jadi panjang kan. Buat macam dengan kuih roti tu. Tak apalah. Muffler. Lepas tu boleh ikat kepala ke, macam-macam lah. Dan pegang ke. Saya suka buat dalam poket sebab saya akan ambil dia. Saya tahu saya ada muffler. Kan bila saya nak ada apa-apa kan, nak jalan ke lautan apa semua, saya perlukan satu benda. Saya ada muffler. Tapi tak pakai pun. Perasaan tu aku ada muffler. Muffler ni boleh guna macam-macam. Muffler beli yang besar. Kadang-kadang kita boleh jadikan muffler tu dalam hutan kan nak malu apa kita kalau kita buang seluar kan. Muffler tu lah jadi macam kain tolak kecil kita. Kawan-kawan semua tak tengok tengok kawan-kawan kan gusuh kan. Aku tengok muka hang tengok muka aku macam tu lah. Pakai muffler tu jadikan kain tolak duduk dalam beg. Kita nak ambil susah. Muffler tu lah. Kalau panas kita boleh basah muffler tu, bukan tengkok kita. Tu muffler. Okey. Kalau emergency, muffler tu boleh jadi apa tau? Boleh jadi pukat. Panggil kawan seorang ni hampat dalam sungai tu tarik. Dapat ikan banyak tau. Walaupun ayak kita nampak ayak tak ada ikan kan, sebenarnya ikan banyak. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi ayak terjun mana-mana sungai tengok ikan tak ada kan. Ambil nasi baling sikit. Jangan baling banyak nanti kotor sungai kita. Baling sikit. Tengok tu dia ikan keluar. Jadi muffler tu boleh jadi pukat untuk tangkap ikan. Lagi apa lagi Plastik hitam. Plastik hitam penting. Beg tuan-tuan tu plastik hitam, plastik sampah je. Beli plastik sampah hak tebal je tu kan. Plastik sampah tu masukkan dalam beg dulu. Baju-baju semua dalam plastik sampah. Okey. Dalam plastik sampah. Jadi baju kita apa? Hujan taklah basah, betul tak? Kita sekarang ni ancaman kita hujan, ayak, basah, kita kena jagalah hutan. Kena jaga betul-betul benda-benda macam tu. Okey. Lagi satu, kalau kita buat plastik dalam beg kita tu, ikat ketat-ketat, angin tak keluar, buat dalam beg, dia boleh jadi apa? Jadi pelampung Mana tahu sungai banyak-banyak nak cross kan, boleh jadi pelampung kan, plastik tu kan, baju pun tak basah. Tu rahsia dia tu, cerita tu kan. Lagi barang-barang apa lagi? Tuan-tuan kalau tuan-tuan pakai tali pinggang kan, pakai tali pinggang, tuan-tuan belilah tu beg kecil-kecil tu, buka tali pinggang. Sekarang ada pouches. Ada pouches. Tuan-tuan buhlah. Letak apa? GPS ke, handphone ke, parang ke, pisau ke kan. Buhlah bekas-bekas tu. Okey. Lagi apa lagi yang nak cerita kan? Kalau nak cerita banyak lah ni. Banyak no. Saya rasa ni pun dah dekat 34 minit dah ni. Okey. Saya tadi lupa selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lupa nak selawat tadi Okey, saya pun kita berhenti takat ni dulu kot. Nanti kita cerita lagi. Kita cerita sekongsi lagi lah.
Okay, saya tak nak lebihkan video ni lama-lama, banyak lama-lama ni kan. Sebab ni saya sambung balik kat kelas saya ni lah. Saya harap apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan ni, tuan-tuan pandailah olah-olah balik tu nanti, jadikan idea ke apakah. Okay, saya walaupun saya pakai macam ni jangan tengok apa yang saya pakai, tengok apa yang saya sampaikan. Okay, kejap saya macam ni, macam tu je lah. Semoga tuan-tuan semua dirahmati Allah, dipermudahkan segala urusan, beri kesihatan keluarga baik, anak-anak mengaji pandai, jadi manusia yang berguna lah. Okay, dan kita mendapat pengakhiran hidup yang baik. Penting tu doa lah, kita doa kat orang, automatik kita doa kat diri kita. Minta bagi ada penghujung hidup hayat yang baik, mati dalam keadaan baik. Tu jangan diuji dengan benda-benda yang berat mata memandang. Okay, so tuan-tuan, terima kasih banyak untuk kali ni. Kita jumpa lagi, saya akan share lagi. Okay, saya minta maaf lah, saya tak boleh nak bawa gambar apa semua. Dan yang mana saya nak beritahu, yang mana hantar mesej kat saya tu kan, saya dah surrender, tak mampu nak balas satu-satu dah. Dulu saya balas juga satu-satu. Sekarang ni saya bagi thumbs up, terima kasih tu, terima kasih. Saya menghargai tuan-tuan punya komen, tuan-tuan punya ni, walaupun orang kata ada lah 1-2 aja yang bagi komen ni kan, no problem, tak apa, saya terima. Ni tamanya terima kasih. Lepas tu saya bagi love. Love lah, betul, love, orang kata love kan. Love ni makna dia saya menghargai daripada hati saya lah. Saya terima kasih. Saya tak mampu nak tulis banyak-banyak, nak balas tu saya tak ada PA. Okay, saya seorang yang handle channel ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berazibah, command and do. Assalamualaikum tuan-tuan, terima kasih.